Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Zubir dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Nurul Natasha binti Harun bernombor matrik 1814396 akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Teori Pengkaedahan Melayu, Terapan Pendekatan Dakwah dalam Lirik-lirik Lagu Dendangan Mahir Zain. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Karya sastra merupakan manifestasi kesenian yang dihasilkan menerusi media bahasa yang kreatif dan indah. Perkara tersebut dapat membuka ruang dan peluang kepada khalayak masyarakat untuk menikmati keindahan dan keartistikannya. Scott 1972 berpendapat bahawa hasil karya tidak dihasilkan dengan sia-sia, malah pengarangnya juga terikat dengan ruang dan masa serta tanggungjawab kepada masyarakat. Rentetan daripada penghasilan karya wujudnya disiplin ilmu dalam bidang kesusasteraan iaitu kritikan sastra. Menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastra adalah suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengkritik karya sastra menggunakan pendekatan dakwah dalam teori pengkaedahan Melayu. Pemilihan pendekatan ini dilihat sangat signifikan dan bersesuaian untuk digunakan dengan korpus kajian pengkaji iaitu lirik lagu. Hal ini demikian kerana pendekatan dakwah dalam lagu mampu memberi pengaruh yang berkesan kepada pendengar kerana fitrah setiap manusia yang memerlukan hiburan seperti muzik dan bunyi-bunyian sebagai santapan jiwa. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, pengkaji akan mengulas sedikit mengenai latar belakang pelantun suara bahagian kajian pengkaji. Mahir Zain merupakan seorang penyanyi dan komposer dari Sweden yang berasal dari Lubnan. Beliau dilahirkan pada 16 Julai 1981. Pada awal kemunculannya dalam industri muzik, beliau bernaung di bawah syarikat rakaman antarabangsa yang terkenal iaitu Red One yang turut pernah terlibat dengan penyanyi-penyanyi popular seperti Lady Gaga dan Michael Jackson. Namun begitu, pada Januari 2009, Mahir Zain telah mengambil keputusan untuk menghasilkan karya muzik yang mencerminkan identitinya sebagai seorang rakyat Eropah berketurunan Arab dan juga Muslim. Maka, beliau telah menandatangani kontrak dengan Awakening Records dan seterusnya menghasilkan lagu-lagu berunsur kerohanian yang mampu memberi sumber inspirasi kepada masyarakat di seluruh dunia. Tuah mula menyebelahi beliau apabila album pertamanya, Thank You Allah, mendapat sambutan di serata dunia termasuklah di Malaysia. Pengkaji telah menetapkan dua objektif kajian dalam penyidikan ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti unsur-unsur dakwah dalam lirik lagu Insya Allah dan Open Your Eyes dendangan Mahir Zain. Objektif kedua pula ialah menganalisis pendekatan dakwah dalam lirik lagu Insya Allah dan Open Your Eyes dendangan Mahir Zain. Bahan kajian atau korpus pengkaji dalam melaksanakan penyidikan ini ialah lirik-lirik lagu dendangan Mahir Zain iaitu Insya Allah dan Open Your Eyes. Lirik lagu Insya Allah telah ditulis oleh Mahir Zain dan Bara Khairiji pada tahun 2009. Seterusnya, lirik lagu ini telah diterjemahkan kepada beberapa bahasa lain seperti Arab, Turki, Perancis dan juga bahasa Melayu. Bagi lirik lagu versi bahasa Melayu, Mahir Zain telah bekerjasama dengan Frizdan untuk memastikan terjemahan lirik tersebut sesuai dan tepat. Di samping itu, lirik lagu Open Your Eyes pula juga telah dicipta oleh orang yang sama pada tahun yang sama. Lirik lagu ini telah diterjemah dan diubah suai ke dalam bahasa Melayu oleh Soul Studio. Kedua-dua buah lagu ini mempunyai durasi yang sama iaitu 4 minit 26 saat. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan kaedah yang telah pengkaji gunakan ialah kaedah kepustakaan, laman sesawang dan analisis teks. Dalam kaedah kepustakaan, pengkaji telah mencari dan membuat pembacaan terhadap artikel, makalah dan jurnal-jurnal kajian lepas yang berkaitan. Hal ini bagi membolehkan pengkaji memperoleh idea asas dan menjadikannya sebagai sumber rujukan. Seterusnya, melalui laman sesawang, pengkaji telah mengakses laman media sosial iaitu YouTube bagi mendengar lagu-lagu bahan kajian pengkaji serta mendapatkan lirik-lirik lagu tersebut. Kemudiannya, pengkaji telah menjalankan kaedah analisis teks untuk mengenal pasti dan menganalisis unsur-unsur dakwah dalam lirik-lirik lagu dendangan Mahir Zain.
Baiklah, pada bahagian ini, pengkaji tidak akan membincangkan secara sekotah dan hanya akan menumpukan kepada teori yang pengkaji aplikasikan dalam kajian ini. Pengkaji telah menggunakan teori pengkaedahan Melayu yang diasaskan oleh Profesor Dr. Hashim Awang pada tahun 1989. Teori ini dikemukakan kerana beliau mendapati terdapat beberapa kelemahan teori dari Barat apabila menganalisis karya kesusasteraan Melayu. Beliau menganggap bahawa teori Barat sebagai berat sebelah dan kurang sesuai dalam menginterpretasi teks kesusasteraan Melayu yang berteraskan kepada jati diri bangsa Melayu dan Islam. Seperti yang telah dipaparkan di slide, Hashim Awang telah membahagikan teori ini kepada dua pengkaedahan, iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan alamiah terdiri daripada pendekatan gunaan, pendekatan moral dan pendekatan firasat. Manakala pengkaedahan keagamaan pula terdiri daripada pendekatan dakwah, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan seni. Kedua-dua pengkaedahan tersebut mempunyai kaitan antara satu sama lain. Dalam kajian ini, pengkaji telah memfokuskan kepada pendekatan dakwah. Menurut Hashim Awang, pendekatan dakwah melihat sastra sebagai medium untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap karya sastra itu dianggap boleh menyampaikan persoalan-persoalan dan memaparkan sifat-sifat kemuliaan dan kebesaran Allah. Oleh disebabkan itu, karya sastra juga dikatakan mampu memaparkan kesucian agama Islam dan menjadi alat pengembangannya. Seterusnya, pengklasifikasian data. Pengkaji telah mengklasifikasikan data kepada dua bahagian mengikut lagu. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Penulis lirik lagu ingin menekankan kepada para pendengar agar sentiasa sabar dan tabah dalam menempuhi liku-liku kehidupan kerana walau apa jua situasi atau keadaan yang dilalui, sama ada ketika sedih, duka, susah, senang dan gembira, Allah akan sentiasa bersama hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi jaminan dalam firman-Nya, surah Al-Hadid ayat 4 yang bermaksud, dan Ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Lirik tersebut juga mampu memberi kesedaran dan pengharapan kepada manusia untuk tidak kecewa atau bersedih hati dalam menempuh sesuatu perkara kerana mereka tidaklah bersendirian. Seperti yang Allah janjikan, Dia akan sentiasa ada, memerhati dan mengawasi hamba-hambanya. InsyaAllah, you'll find your way. Dalam konteks lagu ini, penulis lirik ingin sampaikan bahawa setiap kesusahan dan kesulitan itu akan mendapat bantuan atau pertolongan Allah. Apa yang diperlukan hanya kesabaran, ketabahan dan berdoa. Baik-baik lirik tersebut juga telah memberi semangat, motivasi dan keyakinan kepada masyarakat bahawa ujian, musibah serta dugaan yang mendatang bukanlah bersifat selama-lamanya. Pertolongan Allah juga sudah semestinya satu kepastian, seperti yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang bermaksud, berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way, show me the way. Unsur dakwah yang cuba disampaikan pada baik-baik lirik tersebut ialah kita hendaklah sentiasa memohon petunjuk kebenaran daripada Allah, atau dengan lebih tepatnya hidayah. Hidayah didefinisikan sebagai petunjuk, pimpinan dan bimbingan Allah kepada hamba-Nya yang dikehendaki sahaja untuk menerima kebenaran. Melalui hidayah, kita dapat membezakan perkara yang baik maupun jahil dan seterusnya dapat menghindarkan diri daripada melakukan dosa-dosa. Pengulangan lirik Show Me The Way atau jalan yang benar pada lagu ini juga membawa makna implisit bahawa kita perlulah bersungguh-sungguh dalam meminta petunjuk atau hidayah Allah. Hal ini kerana hidayah juga membantu kita mendapatkan keredaan Allah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti yang dapat dilihat pada firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 17 bermaksud, sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sesekali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya.
Found yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Pengkaji dapat melihat unsur dakwah yang ingin disampaikan ialah hanya Allah sahaja yang Khaliq, Sang Pencipta. Alam semesta yang maha luas yang terkandung di dalamnya pelbagai jasad-jasad samawi dari sekecil-kecil zarah sehingga sebesar-besar galaksi termasuk planet, matahari dan bulan serta manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Hal ini turut menunjukkan bahawa tiada manusia yang dapat menandingi ciptaan Allah SWT walaupun menggunakan teknologi moden. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang bermaksud Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu maka ia hanya berfirman kepadanya jadilah engkau lalu menjadilah ia. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? Lirik lagu tersebut menunjukkan bahawa penulis ingin menunjukkan aspek dakwah iaitu menyuruh umat manusia mengakui kebesaran Allah SWT. Penulis meminta pendengar untuk bermuhasabah akan segala kejadian dan pemberian yang dikurniakan di atas muka bumi ini. Penggunaan ayat seperti meminta dan menyoal tersebut dilihat amat bagus untuk menggerakkan hati dan fikiran pendengar agar mengakui hakikat bahawa segala-galanya ciptaan Allah dan manusia ini hanyalah insan kerdil yang tidak ada tolok bandingnya dengan kebesaran yang Maha Esa. Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah hanya semudah membuka mata, hati dan minda sahaja. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ghasiyah ayat 17 hingga 20 bermaksud, tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dalam keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ya Rabb, we raise our hands, forever we thank you. Alhamdulillah. Dalam konteks lirik lagu Open Your Eyes, penulis karya ingin menyampaikan pesanan kepada pendengar untuk sentiasa bersyukur atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua dalam dunia yang fana ini. Segala-galanya jelas bahawa aturan cakrawala dan alam sarwa jagat merupakan ciptaan Allah, Maha Pencipta. Sebagai umat Islam, kita wajib menzahirkan rasa syukur dengan memuji Allah sama ada dengan cara lidah yang memuji, hati yang mengiktiraf dan anggota badan melakukan perkara yang diredainya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu dan barang siapa yang mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Maka jelaslah kita perlu selamanya mensyukuri segala anugerah pemberian ilahi kerana sesungguhnya jika kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Secara tuntasnya, pengkaji telah berjaya mencapai kedua-dua objektif kajian ini. Pengkaji juga dapat simpulkan bahawa lirik-lirik lagu Dendangan Mahizin iaitu Insya Allah dan Open Your Eyes telah memperlihatkan kewujudan pendekatan dakwah dalam teori pengkaedahan Melayu idea Hashim Awang pada tahun 1989. Pengkaji turut mendapati bahawa lirik-lirik lagu tersebut kebanyakannya merupakan apa yang sudah termeterai di dalam kitab suci Al-Quran. Kesannya, masyarakat akan mengingati kembali pesan-pesan Islam setiap kali mendengar lagu-lagu itu. Jelaslah hasil karya sastra ini telah mempamerkan kesyumulan Islam dan keagungan Allah yang Maha Esa.